setelah kita lihat bahawa perjuangan yang cuba dibuat oleh UMNO ni menyimpang daripada dasar-dasar daluran Islam yang cuba diperjuang oleh tokoh-tokoh ulama, akhirnya beberapa tokoh-tokoh ulama yang berada UMNO keluar daripada UMNO dan menubuhkan satu parti yang kita namakan Parti Islam Malaysia tahun 1951 dengan meletakkan asas bagi memperjuangkan terlaksana di dalamnya sebuah masyarakat yang melaksanakan Islam yang syumul. Dan bermula pada waktu itu kita mengambil pendekatan untuk menyertai parti politik sebagai satu parti dalam sistem demokrasi. Bahkan saya fikir bahawa PAS menjadi parti Islam yang pertama di dunia yang mengambil manfaat daripada sistem demokrasi. Di waktu mana gerakan-gerakan Islam lain menolak sistem demokrasi datang daripada Barat, tapi PAS kita mengambil pendekatan untuk menyertai sama dalam pilihan raya. Kita masuk politik. Dan hasil daripada itu kita dapati berlaku suatu sokongan rakyat kepada PAS dan beberapa program yang dibuat menyebabkan kita mengadakan kerjasama politik atau dikenal sebagai tahluf siasi. Dan PAS merupakan satu parti yang hampir terlibat diri dengan semua gerakan Islam, dengan parti politik. PAS kita pernah mengadakan kerjasama politik dengan Parti Negara yang diasaskan oleh Ong Jaafar, yang juga pengasas UMNO. Ong Jaafar keluar daripada UMNO dan menentang dasar diperjuangkan oleh UMNO. Bahkan PAS beri kursi PAS di Kuala Terengganu untuk ditandingi oleh Datuk Ong Jaafar di kalangan Parti Negara. Dan hasil daripada itu kita dapati PAS mula menang beberapa negeri dan kemuncaknya berlaku pertembungan apa dinamakan tragedi 13 Mei 1969. Selepas tragedi 13 Mei, PAS bekerjasama dengan menyertai sama dengan Barisan Nasional. Kemudian kita ditendang keluar, akhirnya kita keluar dan kita cuba menyusun semula gerak kerja menawan kembali Kelantan tahun 1990 melalui kerjasama dengan Semangat 46. Tahun 1999 kita bersama dengan parti alternatif pada waktu itu. Hasil daripada gabungan tiga parti, PAS, DAP dan PKR, kita berjaya menang di Terengganu. Tahun 1999 lonjakan orang besar orang Melayu. Pengundi Cina masih lagi tidak buat perubahan. Pengundi Cina mula buat perubahan dalam pilihan raya yang ke-12. 12 baru kita dapati, walaupun DAP telah berulang kali melancarkan gerak kerja, sebagai contoh projek besar Tanjung 1, Tanjung 2 untuk tawan Pulau Pinang, tapi gagal. Sebab pada waktu itu orang Cina tidak bersedia untuk buat perubahan. Tapi selepas pilihan ke-12, masyarakat pengundi Cina buat perubahan besar-besaran dan hinggalah kita berjaya tahun 2000 pilihan ke-12 dan pilihan ke-13 baru ini kita kekal dengan memenangi beberapa buah negeri dan mood pengundi Cina tu makin nampaknya masih kekal dan pengundi Melayu mula dapat perubahan khusus di kawasan bandar dan pinggir bandar. Dan sekarang PAS kita berjuang bersama-sama dengan rakan Pakatan Rakyat atas sifat tahaluf. Pertama kita harus ingat tahaluf ni bukan berwalak, dia bukan satu union, dia kerjasama. Sebab tu PAS bertanding dalam PAS, dasar PAS, calon PAS dengan duit kita, dengan dasar kita, perjuangan kita. Demikian juga DAP dan demikian juga PKR. Kita, kalau tuan-tuan mengundi PAS, memang itulah calon PAS. Ya, kita tak ada gabungan dengan macam BN. BN UMNO dah tak ada parti. Ya, dalam pilihan raya lambang UMNO pun satu dah tak ada. Semua menggunakan lambang Barisan Nasional. Ya, tapi kita dalam Pakatan Rakyat kita masih lagi mengekalkan identiti parti masing-masing. Kita tidak ada kerjasama dalam bentuk kekal, cuma kerjasama dalam beberapa prinsip. Prinsip persamaan kita yang pertama, kita tak mahu undi pembangkang pecah. Jadi kita perlu buat keputusan bahawa satu mesti lawan satu. Dan kalau DAP letak calon, PAS dan PKR tidak akan letak calon. Kalau tempat tu potensi bagi PAS letak calon, PKR tidak akan letak calon dan DAP tidak akan calon. Dengan cara ini kita berjaya menang. Ya. Sebab dulu kekuatan pembangkang pecah. Konsep yang wujud hari ini ialah konsep two party system. Hanya di Malaysia ni dua parti yang boleh hidup. Parti-parti bebas yang nak tandinglah tapi lah dia Fauzi lah. Hingga setakat ni kita masa tu Zahid Ibrahim jadi pengurusi jawatankuasa penaja untuk mendaftar sebagai satu lambang. Zahid Ibrahim keluar. Kemudian sekarang ni kita lantik Datuk Kamrul Jaafar untuk mengetui. Usaha untuk kita daftar ni masih on. Masih on. Cuma kita perlu merumus beberapa tindakan bersama.
iaitu kita kena muafakat. Sebab tu kita mengadakan convention, berapa kali convention Pakatan Rakyat untuk kita letak garis panduan dulu. Ya. Struktur asas kepada muafakat kita. Kita dibina atas muafakat ni supaya kita saling hormat menghormati dan kita fokus kepada benda yang bersama. Contoh isu rasuah, isu penyelewengan, salah guna kuasa, isu membina kerajaan yang good governance sebagai contoh. Itu di antara agenda-agenda dalam muafakat kita Pakatan Rakyat. Di waktu yang sama kita harus menghormati hak PAS untuk melaksanakan perundangan Islam, syariat Islam, mendaulatkan agama Allah Ta'ala. Itu hak parti. Demikian juga kita tak ganggu apa hak menjadi dasar bagi parti PKR ataupun DAP. Cuma dalam selain pada kita dasar masing-masing, kita ada perkara yang sama. Jadi kita fokus kepada perkara yang sama, ya, di antara ketiga-tiga parti untuk kita membaiki negara kita.